Akhir di sini, kita akan anjal 1 jam lagi untuk program kita pada hari ini kerana kita akan berikan tumpuan kepada tadi rakan kita Dia sudah pun berikan gambaran di kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang mana Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan sudah pun tiba tadi untuk perasmian, dan kita akan kembali bersama dia apabila detik pelancarannya nanti. Dan sambil-sambil kita nak sampai ke saat itu, Eli, kita nak berkongsi juga berdiskusi mengenai KKMM selaku peneraju masyarakat bermaklumat, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Abdul Muati Elayah Zamri Ahmad yang merupakan Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama kita pada hari ini, Doktor. Baik Doktor, sebelum kita nak tiba ke saat itu, sebelum nak bersama Doktor, kita nak saksikan bingkisan dulu. Okey Doktor, kita saksikan dulu bingkisan khas mengenai kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang akan sama-sama dirasmikan seketika nanti, dan sekembalinya nanti kita akan sambung perbincangan mengenai terma komunikasi itu sangat besar termanya. Akan kita kongsikan satu persatu lepas ini. Kita saksikan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia maklumat. Okey, itu dia gambarannya. Kalau sebelum ini kita lebih dikenali sebagai kompleks KKMM, tapi hari ini akan dikenali sebagai kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Ipoh, Perak. Itu dia. Jadi kita bersama sekali lagi dengan tetamu kita yang akan berbicara mengenai komunikasi. So, Doktor, macam mana tu kalau kita tengok sekarang ini kan? Kita tengok Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia peneraju masyarakat berilmu bermaklumat. Komunikasi itu sendiri, apa kepentingannya komunikasi dalam kehidupan manusia sekarang ni? Okey, yang pertama, kalau boleh kita cuba untuk faham kan yang dikatakan komunikasi itu apa. Bila kita sebut komunikasi, kita merujuk kepada perkongsian, sharing. Dalam konteks interaksi manusia ni, komunikasi itu merujuk kepada perkongsian makna. Kalau kita lihat kepada masyarakat demokrasi macam masyarakat kita kan, masyarakat bebas, free society, ada 3 tiang demokrasi, iaitu judiciary, legislatif, eksekutif, dan tiang yang keempat yang sangat mustahak ialah komunikasi. Jadi maknanya bila kita sebut komunikasi dalam konteks demokrasi, kita merujuk kepada perkongsian segala bentuk maklumat daripada pihak yang berkuasa kepada rakyat jelata. Masyarakat kita sedang menuju kepada masyarakat negara maju. Bagaimana kita nak maju kalau masyarakat tidak ada knowledge, tidak ada maklumat? Di sini kepentingannya komunikasi sebenarnya yang ditanya tadi. Jadi komunikasi kita tu pula, komunikasi apa? Apa benda yang kita nak bawa, nak isi dalam channel, dalam saluran komunikasi. Nah, oleh kerana kalau kita lihat negara ini Islam agama persekutuan. Komunikasi Islam paksinya, aksisnya cuma 2, iaitu menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi maknanya channel ataupun saluran komunikasi kita itu hendaklah diisi dengan maklumat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah
kemungkaran. Okey. Ya doktor, berbanding dulu mungkin saya ingat 10-20 tahun dulu, channel komunikasi itu sangat-sangat berbeza. Kalau dulu mungkin apa yang dimahukan oleh pihak kerajaan contohnya nak salurkan maklumat secara langsungnya dapat diterima oleh rakyat. Tetapi sekarang ini kalau nak salurkan maklumat bercabang-cabang barulah diterima oleh rakyat. Doktor melihat perubahan channel komunikasi itu sendiri. Kalau kita baca sejarah media kan, sejarah media, bermulanya komunikasi itu dengan media cetak. Ini abad ke-18, abad ke-17 begitu kalau di baratnya. Media cetak, kita ada surat khabar, kita ada majalah. Kalau di Malaysia pun surat khabar lama-lama dulu macam Jawi Peranakan, itu kan yang lama-lama dulu. Orang yang belajar media dia tahulah. Kemudian tahun 40-an datangnya radio. Jadi maknanya sudah mula masuk ke era media elektronik. Bermula dengan media cetak, sekarang ini media elektronik. Kemudian tahun 60-an dah mula datang TV. Jadi maknanya daripada dengar sahaja, sekarang sudah boleh melihat visual. Kemudian lebih mencabar lagi kan, apabila datangnya media baharu. Media baharu, internet dan sebagainya. Maknanya maklumat dah semakin cepat. Tak payah tunggu print malam ini besok keluar dan sebagainya. Dia dah semakin cepat. Dan yang terkini ialah media interaktif. Media interaktif dengan adanya telefon pintar, social media, kan Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Jadi maknanya waktu itu juga orang dapat maklumat. Cuma yang menjadi cabaran yang selalu dipertikaikan oleh orang media ialah tentang kesahihan maklumat. Sahih ke tidak? Siapa yang bertanggungjawab untuk menentukan maklumatnya sahih atau tidak? Kalau katakan media cetak, media elektronik, radio, TV, kita ada gatekeeper yang mengawal program itu, yang mengawal rancangan itu, supaya maklumat yang sahih saja disalurkan. Tetapi bila media baharu ini dikawal oleh watak yang mainkan media itu, bukan oleh orang yang berotoriti. Jadi di sinilah yang kita kena hati-hati. Itulah sebab mengenai berhati-hati. Macam kami pengamal media, kita tertakluk pada beberapa tanggungjawab, iaitu kita kena ada sahihnya berita itu, segala yang mengesahkan ianya betul di mana dan apa yang berlaku. Tetapi bagi mereka yang di media alternatif dan interaktif ni, mereka tidak ada orang kata macam mana? Niat tu kalau nak kongsi tu kongsi saja, tak perlu fikir sama ada betul atau tidak. Jadi macam mana tu kalau kita nak melawan arus macam ni? Dia sepatutnya kalau katakan media konvensional, media biasa nak lawan dengan media baharu, kalau nak lawan, nak bersaing itu sukar. Bagi saya media baharu ini digunakan untuk komplement, memperlengkapkan media konvensional. Oleh kerana itu kita kena ada kempen-kempen kesedaran kepada pengguna media supaya bertanggungjawab. Bertanggungjawab maknanya apabila kita nak share sesuatu maklumat itu, sebagai orang yang beretika, kita kena pastikan maklumat itu betul dulu baru share. Kalau tidak, kita hanya share fitnah. Itu sebab timbul masalah kan, kita fitnah orang, kita mempersendakan orang, kita mempermainkan orang. Apabila ia tidak terkawal, baru-baru ini macam pagi tadi ada laporan daripada Ketua Polis Negara yang mengatakan tindakan akan diambil kepada mereka yang berkongsi sesuatu yang tidak sahih, tidak betul, penindir dan sebagainya. Adakah ini relevan? Sangat relevan, terutamanya dalam masyarakat yang agak sensitif ya, macam di Malaysia ini kan kita, masyarakat kita agak sensitif kerana masyarakat kita berbilang kaum, berbilang agama, dan soal etnik, soal agama ini adalah merupakan perkara yang sensitif. Bayangkan kalau ada orang yang tidak bertanggungjawab, dia share ataupun dia berkongsi maklumat yang tidak sahih, yang menimbulkan kemarahan sesuatu kaum ataupun penganut sesuatu agama. Apa akan jadi kepada keharmonian masyarakat di negara kita? Kesan dia sangat besar. Jadi oleh kerana itu adalah sangat mustahak untuk pengamal media baharu ini untuk bertanggungjawab. Etika itu menjadi panduannya. Betul. Dari satu sudut lagi doktor, mungkin ramai juga yang mahukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 itu ditambah baik dengan secara drastik supaya perkara-perkara yang kalau dulunya kita post secara suka-suka, sekarang ini dah boleh dianggap sebagai satu jenayah. Dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, mungkin di pihak para akademia sendiri, apa antara indikator penting yang perlu ditambah baik contohnya? Kalau dulu tidak ada tapisan, seolah-olah segala-galanya bebas. Cuma saya nak tanya, ada tak mana-mana negara yang memberi kebebasan mutlak?
dalam hal yang berkaitan dengan media. Masa saya belajar di Amerika dulu ada satu kes. Seorang rakyat Amerika, ini orang putih ya. Dia bakar bendera Amerika di depan White House. Dia ditangkap, kemudian dibawa ke mahkamah kerana menghina negara. Dan argument ataupun hujah di dalam mahkamah, dia kata ini negara yang bebas. The First Amendment right Amerika memberikan kebebasan kepada orang yang duduk di Amerika, penghuni ataupun warga negara. Tetapi tidak ada yang dikatakan kebebasan mutlak. Kerana yang dibakar itu, walaupun dia beli dengan duit dia sendiri, bendera itu, tetapi dia membakar bendera, artinya menghina negara. Jadi Amerika yang kata dia bebas pun tidak bebas mutlak. Apalagi dalam konteks negara kita. Tidak boleh ada kebebasan mutlak. Sebab itu walaupun di dalam akta multimedia itu mengatakan bahawa tidak ada censorship, tetapi sebenarnya bagi saya perlu dikaji semula supaya kebebasan itu sesuai dengan masyarakat kita. Sensitiviti masyarakat Malaysia yang unik ini. Perlu ada batasnya. Mesti ada batas. Kalau tidak, orang akan berkongsi perkara-perkara yang sensitif itu tadi satu. Yang keduanya perkara-perkara yang lucah dan sebagainya. Yang barangkali sesuai dengan masyarakat barat tetapi tidak sesuai dengan masyarakat kita. Itulah kreativiti tak bertempat tu. Apa yang dilihat di barat ataupun apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan mereka di barat, itu dibawa ke Malaysia dan dikongsi pula di sini. Ini menimbulkan masalah. Baik. Baik, Doktor, kita sambung perbincangan seketika dan kita akan tampilkan kepada anda semua bingkisan khusus mengenai sejarah RTM Perak dan juga Jabatan Penerangan Perak. Ini pun termasuk sekali dalam kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang akan dilancarkan seketika nanti. Saksikan. Radio Negeri Perak mula bertapak apabila Radio Malaya Stesen Ipoh ditubuhkan pada 1956 di sebuah tapak berhampiran lampangan terbang Ipoh. Namun pada tahun 1966, sebuah bangunan stesen radio yang lengkap hasil ilham arkitek Iverson von Citroen didirikan di atas kawasan seluas 5.67 hektar di Jalan Deri Ipoh. Pembinaannya dikendalikan oleh syarikat QT & Son dari Sungai Siput, Perak. Radio Malaya Stesen Ipoh memulakan operasinya dari bangunan di Jalan Deri Ipoh ini dengan anggota seramai 50 orang. Selain konti siaran, bangunan ini memuatkan 3 studio radio, auditorium dengan kapasiti 100 penonton, bengkel kejuruteraan dan ruang pejabat untuk semua petugas. Stesen ini telah dirasmikan oleh Almarhum Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Idris Al-Mutawakil Alahi Shah pada 13 Mei 1967. Bermula tahun 2008, sebuah kompleks penyiaran baharu dibina untuk menggantikan bangunan lama. Kompleks baharu Jabatan Penyiaran Negeri Perak yang dinamakan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Negeri Perak menempatkan 2 konti, sebuah studio multipurpose, sebuah studio TV, sebuah auditorium berkapasiti 500 orang penonton, bilik suntingan audio, bilik suntingan berita TV dan unit Adcast Broadcasting OB. Selain itu, bangunan pejabat setinggi 3 tingkat didirikan menempatkan ruang pejabat kepada Jabatan Penerangan Negeri Perak di tingkat 2 dan 3. Bahagian rancangan Jabatan Penyiaran Negeri Perak yang menempatkan pejabat semua penyampai dan juruhebah Perak FM, ruang radio serta konti ditempatkan di tingkat bawah. Manakala di tingkat 1 menempatkan pejabat pengarah penyiaran, timbalan pengarah penyiaran, bahagian pentadbiran dan kejuruteraan Jabatan Penyiaran Negeri Perak. Tarikh 16 September 2012 merupakan satu tarikh bersejarah apabila konti baharu di bangunan baharu mula digunakan sepenuhnya untuk siaran Perak FM. Hari ini, RTM Perak mempunyai 96 orang kaki tangan termasuk yang bertugas di stesen pemancar Greek dan di stesen pemancar Bukit Gantang. Okey, sejarah mengenai RTM Negeri Perak. Pernah sampai? Pernah sampai. Pernah bekerja di sana? Auditoriumnya ada boleh memuatkan kapasiti 500 orang penonton. Itu menarik kan? Besar tu. Jadi kita minta kerja kat sana nanti. Tenang sikit. Baik. Kita masih lagi bersama Doktor, sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kalau kita lihat tadi Doktor, saya nak sebut mengenai RTM contohnya. Kita Radio Television Malaysia. Memang salah satu stesen dan juga badan penyiar rasmi kerajaan. Kadang-kadang kita pun menghadapi kekangan-kekangan tertentu. Nak ubah persepsi ni. Apa yang kadang-kadang yang kita keluarkan, kita sebagai lidah dan juga telinga kerajaan. Betul. Apa yang kita keluarkan itu kadang-kadang orang salah anggap. Ini nak sampaikan mesej kerajaan semata-mata. Bahkan kita secara meluas juga
juga sebenarnya. Nak ubah persepsi minda rakyat kepada RTM itu pun salah satu cabaran untuk kami. Betul. Doktor melihatnya? Ya, ini cabaran yang besar, bukan hanya RTM, malah mana-mana agensi kerajaan sebenarnya. Sebab biasanya tanggapan orang apabila kita menyampaikan maklumat pembangunan, orang mengatakan bahawa ini maklumat politik. Masyarakat tidak boleh membezakan antara politik dengan negara sebenarnya. Ini yang menimbulkan masalah. Jadi balik kepada mengubah persepsi, mengubah tanggapan itu satu usaha yang tidak boleh kita capai overnight sekelip mata. Dia mengambil masa yang lama kerana dia menyentuh soal credibility daripada sumber yang menyampaikan maklumat itu, cara penyampaian maklumat itu, sama ada secara soft sell ataupun secara hard sell. Kalau hard sell itu maknanya mungkin berita, forum, majalah, itu dikatakan hard sell kan. Kalau soft sell itu terselit di dalam drama, filem dan sebagainya. Jadi maknanya pelbagai pendekatan ini perlu digunakan. Dia secara berterusan. Secara berterusan, tidak boleh sekali sahaja. Kalau kita tengok konsepnya macam apabila tukar bos, dia sekejap masuk, okey dah sampai sini tukar bos, lain pula ceritanya. Jadi apa perlu kesinambungan ni bagi supaya lebih ramai orang sentiasa ingat tentang apa yang ingin disampaikan, mesej tu? Dia bos boleh bertukar. Orang kata kalau dalam bahasa Inggeris kan, dia kata boss comes and goes. Kan ada bos datang, lepas tu bersara, datang bos lain dan sebagainya. Tetapi yang mustahak, intipati maklumat yang kita nak sampaikan itu perlu berterusan. Yang berubah barangkali bunga-bunganya sahaja. Tetapi asas itu, apa asas tadi berbalik pada yang dua tadi. Maklumat yang kita nak sampaikan adalah maklumat untuk membawa kebaikan dan pada waktu yang sama mencegah kemungkaran. Sebelum tadi kan cakap tentang vape. Vape, benda yang tidak baik, kan? Itu benda yang tidak baik, perlu diteruskan, diceritakan kepada masyarakat supaya masyarakat faham. Benda yang baik, komitmen supaya terus berusaha, membaca, menambah ilmu, itu benda baik. Dan doktor, kita tahu di pasukan kerajaan, pasukan penyiar kerajaan kita bukan berseorangan RTM. Contohnya kalau di kompleks Sultan Nazrin tadi kita ada jasanya, kita ada penerangannya dan juga kita ada finasnya contohnya. Jadi kolaborasi antara jabatan-jabatan ini juga penting dalam pada nak menyebarluaskan fahaman ini. Betul. Kalau tak salah saya, KKMM ini 10 agensi dan jabatan di bawahnya kan. Termasuklah bernama, termasuklah finas, termasuklah jasa, hal lewat penerangan, penyiaran. Ini satu kombinasi yang saya kira sangat kuat kerana dia menyatu padukan apa yang disebut sebagai komunikasi tadi. Kerana pendekatan yang sangat perlu adalah pendekatan bersepadu. Sama ada bersemuka, ini yang jasa buat, yang penerangan buat, itu bersemuka, face to face kan. Pergi depan dengan orang, bercakap terus, itu face to face. Menggunakan sama ada komunikasi interpersonal antara perserangan ataupun komunikasi awam. Kemudian yang mediated, maknanya komunikasi berperantara. Radionya, TV-nya, akhbarnya, media baharunya. Jadi pendekatan yang pelbagai ini dipadukan. Asal saja membawa mesej yang sama. Jangan compete sama sendiri. Jangan cacar merbah. Jangan cacar merbah. Okey, doktor.